Apa langkah seterusnya? Our third and final step. Divide Timpera. Dengan semua yang kau rancang ni, kau yakin parti kita boleh menang? Kita akan menang. Pembangkang ni, diorang berani cakap belakang je. Cakap depan-depan, diorang takut. Politicians make hundreds of statements every day promising changes. Parti kita is a bunch of close-minded, racist and sexist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang kesedaran politik rakyat Malaysia dan hubungannya dengan etika berpolitik dalam pelbagai peradaban. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang. Yang pertama, nama saya Muhammad Zulhilmi bin Ismail. Yang kedua, Danish Daniel Budris. Yang ketiga, Akif Iqbal. Yang keempat, Alif Faisal. Yang kelima, Khairul Izwan. Yang keenam, Afiq Afifi. Dan yang terakhir adalah Aiman Syahir. Seterusnya adalah bahagian pengenalan. Jadi saya akan bercerita sedikit sebanyak tentang sinopsis filem, iaitu filem Daulat. Baiklah, Daulat ialah sebuah filem thriller politik Malaysia 2020. Filem ini menceritakan seorang ahli politik dan partinya yang merancang untuk menang dalam pilihan raya seterusnya dengan apa jua cara sekalipun. Setelah kalah dalam pilihan raya lepas, parti politik MUNA telah kalah dalam pilihan raya umum baru-baru ini. Presiden parti itu, Hassan, kemudian melantik ahli politik Suri sebagai timbalan presiden parti. Suri seorang yang sanggup lakukan apa sahaja demi matlamatnya tercapai. Beliau dengan parti itu bertekad untuk menang lagi dalam pilihan raya seterusnya walau dengan apa jua cara sekalipun. Sanggup berkorban apa-apa sahaja, Suri dan partinya mulakan pelan terperinci untuk mencapai kuasa. Jadi apa yang akan berlaku? Parti Wawasan di bawah Tun Malik telah memenangi pilihan raya umum dan beliau dinobatkan sebagai Perdana Menteri. Presiden Parti MUNA, Hassan, berkomplot dengan timbalan presidennya Suri untuk memastikan bahawa kemenangan di pilihan raya seterusnya akan menjadi milik mereka. Mereka berdua berhasrat untuk melakukan sedemikian dengan cara menimbulkan perpisahan di antara Tun Malik dan Datuk Seri Ali, timbalannya, yang menginginkan jawatan Perdana Menteri secepat mungkin. Cara kedua adalah dengan membuat perikatan bersama Parti Hizbul Muslimin (HM) dan Parti Liberal ciptaan mereka agar dapat memastikan pengundi mereka datang daripada pelbagai lapisan masyarakat.
Keputusan kedua ini tidak dipersetujui oleh Esko Munah yang terdiri daripada lelaki yang disifatkan oleh Hassan sebagai mempunyai minda yang tertutup dan juga bersifat perkauman dengan seksis. Kekalahan Munah telah menyebabkan syarikat media raya mengalami kerugian kerana tidak lagi berada di bawah naungan Munah CEO media raya. Idrus juga merupakan suami suri dan meminta rakan kongsinya, Nadia, untuk mencari wang RM20 juta agar dapat mendirikan portal atas talian yang dapat melawan tandingan mereka, MCC. Jasmine merupakan wartawan yang bekerja di media raya. Ayahnya memerlukan pembedahan yang berharga RM100,000. Oleh itu, Jasmine berhasrat untuk menggoda Idrus agar diberikan jawatan General Manager yang meraih gaji yang lebih tinggi agar mampu membayar pembiayaan pembedahan tersebut. Dia berjaya melakukan sedemikian dan menodai Idrus. Idrus meminta Jasmine untuk mengeluarkan berita bahawa Munah dan HM akan bekerjasama. Suri telah bertemu dengan ketua parti HM, Saiful, dan memohon agar mereka dapat menggambling usaha untuk memastikan nasib bangsa Melayu Islam dapat dipelihara. Dengan tersebarnya berita Jasmine, HM dan Munah mengumumkan persatuan parti mereka, Hassan tidak puas hati dengan rancangan Suri untuk meletakkan perempuan India untuk menjadi ketua Parti Liberal yang menjadi asas rancangan mereka berdua. Dia menghampas dan mencekik Suri sambil menyuruhnya mencari lelaki Melayu Islam untuk menduduki jawatan itu. Suri tidak bersetuju dan tetap menjadikan Melissa ketua parti itu dengan membuatkan sebagai hero dalam Women's March yang dilakukan, menentang Datuk Seri Ali yang digambarkan sebagai hipokrit kerana memutar balik katanya sendiri. Nadia merupakan anak kepada Hassan. Dia meminta sejumlah wang daripada bapanya yang kini di bawah skrutini Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Dia juga berjumpa dengan Ramzi, seorang pelabur yang merupakan kawan akrab Idrus, bagi meminta duit Ramzi yang memberikannya wang itu dengan syarat akan membayar semula secepat mungkin. Namun, portal media raya ditutup atas tuduhan akta penghasutan. Ini menyebabkan Nadia tidak dapat membayar semula duit Ramzi sebelum tarikh yang dipersetujui. Ramzi marah dan mengancam nyawa anak Nadia. Ini menyebabkan Nadia berasa cemas dan menelefon bapanya untuk membantu. Hassan bertemu dengan Ramzi dan cuba untuk membayar sejumlah wang yang tidak dipersetujui oleh Ramzi. Ramzi mempersendakan Hassan, yang membuat Hassan naik angin dan bertindak menembak Ramzi sehingga mati. Suri duduk di dalam pejabatnya apabila seorang lelaki misteri muncul dan memberitahunya bahawa dia mempunyai bukti bahawa Idrus dan Jasmine sedang melakukan hubungan intim. Suri menyatakan bahawa dia tidak gentar dan tersebarnya gambar tersebut. Lelaki itu memberikan amaran akhir dan menyebabkan Suri menyuruh orang bawahannya untuk mencari punca gambar itu. Mereka memberitahu bahawa kamera itu bersambungan dengan komputer Idrus. Ini menyebabkan marah terhadap suaminya dan atas kecuaian tersebut. Idrus menenangkan isterinya dengan menyatakan bahawa ada pihak yang cuba memisahkan mereka. Ali mencabar Hassan untuk berdebat dengan atas dasar-dasar kerajaan. Hassan memenangi pertandingan itu dengan menyatakan bahawa kerajaan Ali hanya menumpukan tenaga mereka dalam menyalahkan kesilapan Hassan daripada melakukan kerja yang efektif untuk membantu rakyat. Selepas itu, terdapat kejadian pengeboman ke atas kelab malam. Saiful dimarahi Melissa kerana menyatakan bahawa pengeboman itu tidak salah kerana kematian yang berlaku hanyalah mereka yang berdosa. Mereka berdua disuruh oleh Suri dan Hassan untuk berhenti bergaduh dan mengingat kepentingan yang lebih besar, iaitu memenangi pilihan raya. Mereka tidak akan dapat mencapai hasrat jika asyik bertembung. Suri menemui Ali dan meyakinkan untuk membangkitkan vote of no confidence terhadap Tun Malik. Ali pada awalnya tidak bersetuju tetapi berbuat juga sedemikian. Pergerakan ini tidak berhasil. Ini menyebabkan perpecahan dalam parti wawasan. Perpecahan ini membantu Perikatan Pragmatis untuk memenangi pilihan raya seterusnya. Nadia kembali ke pejabat untuk mendapati bahawa Shaina telah dibeli oleh Jason dan Idrus, menyebabkan hanya memiliki 0.2% daripada media raya. Idrus juga telah menamatkan hubungannya dengan Jasmine
yang mengancam untuk melepaskan maklumat bahawa Idrus menyuruhnya menciptakan tajuk berita. Jasmine berjalan berseorangan apabila diikuti oleh sebuah motosikal. Motosikal itu mengejarnya dan menyebabkan Jasmine ditembak mati. Suri dan Hassan menyambut kemenangan mereka. Kamera itu telah merakamkan pembunuhan Ramzi oleh Hassan. Suri menyuruh Hassan meletakkan jawatan, lantas memberinya peluang untuk menjadi Perdana Menteri dengan Melissa sebagai timbalannya. Dalam babak pertengahan kredit, Suri memandang kamera dan memberitahu penonton bahawa pemimpin yang terbaik ialah mereka yang efektif tetapi juga mampu untuk menjadi kejam. Jadi itulah sedikit sebanyak sinopsis bagi filem Daulat. Seterusnya, objektif kajian kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya, kami yang terdiri daripada 7 orang dapat menyiapkan kereta kerja ini dengan sempurna. Walaupun terdapat beberapa yang tidak dapat dielakkan, tetapi ia tidak menjadi penghalang kami dalam menyempurnakan tugasan ini. Kami juga berusaha dalam mencari maklumat dari pelbagai sumber dan hasilnya tugasan ini dapat disiapkan atas kerja keras dan bantuan rakan-rakan kumpulan. Jadi, akhir sekali kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua individu dan organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugasan ini. Straight to the point, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti kemelut politik antara parti-parti politik yang ada dalam filem Daulat di mana ahli politik sanggup berbuat sahaja perkara untuk mendapatkan sesuatu jawatan atau pangkat. Ada juga yang sanggup menggadai maruah demi mendapatkan harta dan pangkat. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan kajian. Antara kepentingan kajian ini adalah untuk menunjukkan bahawa pilihan raya amat penting kepada sesebuah negara demokrasi. Pilihan raya penting kepada semua warga negara dalam sistem pemerintahan demokrasi. Hal ini kerana setiap warga negara perlu bertanggungjawab mengambil tahu perkembangan politik semasa. Rakyat memainkan peranan yang penting dalam sistem demokrasi kerana mereka harus melibatkan diri dalam proses memilih pemimpin negara serta menentukan bentuk kerajaan dan corak pemerintahan demokrasi melalui satu pilihan raya. Antara sebab-sebab demokrasi berparlimen diamalkan di Malaysia adalah untuk melahirkan taat setia rakyat yang tidak berbelah bagi kepada pemimpin yang dipilih. Rakyat perlu terlibat dalam menentukan hala tuju politik negara atas dasar memilih pemimpin negara yang berpotensi membawa negara ke arah lebih maju dari segi ekonomi dan sosial. Ia juga dapat mengekalkan kestabilan politik negara dan negara tidak mudah dijajah oleh negara asing. Generasi muda juga merupakan peringkat di mana seseorang itu mula menghadapi cabaran yang memaksa dalam membuat keputusan tentang kehidupannya. Dengan daya upaya tenaga yang tinggi, keperluan dan harapan yang tinggi, maka belia boleh mengubah bukan sahaja kehidupannya sendiri tetapi juga masyarakat dan persekitarannya. Dalam usaha untuk memperkenalkan demokrasi dan sistem pemilihan pemimpin, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil peranan dengan memperkenalkan subjek pilihan raya dalam kurikulum di sekolah menengah. Jadi itu sahaja daripada saya pengenalan. Sekian, terima kasih. Maksud etika politik. Etika berasal daripada perkataan ethos, perkataan Yunani yang bermaksud dalam bentuk tunggal, yakni tempat tinggal biasa, pada rumput, adat resam, perwatakan, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak, tak eta yang bermaksud adat. Etika ialah ilmu adat untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik buruknya perbuatan manusia dapat dilihat daripada kesesuaian dengan adat resam yang umumnya berlaku dalam lingkungan dan unit sosial tertentu. Manakala politik pula adalah proses dan cara membuat keputusan untuk sesuatu kumpulan. Walaupun ianya dikaitkan dengan kerajaan, tingkah laku politik juga boleh didapati di korporat, akademik, agama dan institusi lain. Sains politik merupakan kajian mengenai tingkah laku politik dan memeriksa kedapatan dan penggunaan kuasa. Sebagai contoh, keupayaan untuk memaksa kehendak seseorang kepada yang lain.
Etika politik adalah falsafah moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Maka etika politik bermaksud nilai yang diekstrak daripada nilai kemanusiaan untuk dijadikan sebagai kerangka rujukan teori dalam mempersoalkan dan menjelaskan kesasihan politik dan budaya politik masyarakat. Justru etika politik mempersoalkan tanggungjawab dan kewajipan manusia sebagai manusia dan bukan sahaja sebagai rakyat negara, undang-undang yang terpakai dan sebagainya. Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial, iaitu yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antara manusia. Kerana hampir semua kewajipan manusia bersamaan dengan kenyataan bahawa mereka merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika politik mempersoalkan tanggungjawab dan kewajipan manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku dan sebagainya. Kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara merupakan dua perkara yang berbeza. Maka fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran teori untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik yang bertanggungjawab, rasional dan objektif. Oleh itu, tugas etika politik dalam membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif ialah berdasarkan argumen-argumen yang dapat difahami dan dianggap oleh semua pihak yang mengetahui permasalahan tersebut. Selain itu, etika politik juga dapat berfungsi sebagai penunjuk kritik ideologi yang berupa fahaman dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi, etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk memahami ideologi negara yang luhur ke dalam realiti politik yang nyata. Sebagai contoh, dengan merefleksikan hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia. Saya Danish Daniel Budris bin Roslan dan tajuk saya ialah Sistem Politik. Sistem politik merupakan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pemerintahan dengan tujuan kebaikan bersama. Setiap negara mempunyai sistem politik yang berbeza-beza, iaitu sesuai dengan kesepakatan negara. Menurut karya Sistem Politik Indonesia 2017, sistem politik terwujud dari perkataan sistem dan politik, iaitu sistem merujuk kepada suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa elemen atau pecahan yang dapat bekerjasama secara efektif dalam satu kesatuan atau sistem yang disebut politik. Oleh itu, sistem politik merupakan salah satu sistem dari berbagai-bagai sistem yang ada dalam masyarakat seperti sistem sosial, ekonomi, budaya dan peraturan. Demokrasi merupakan suatu bentuk kerajaan dengan kuasa menggumbal undang-undang dan struktur kerajaan ditentukan oleh rakyat. Demokrasi juga dapat ditakrifkan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Hal ini disebabkan rakyat atau wakil rakyat mengambil bahagian secara langsung atau tidak langsung dalam pemerintahan, iaitu dengan memilih sendiri wakil rakyat atau pemerintah bagi menyuarakan pendapat secara langsung kepada kerajaan. Menurut Larry Diamond, saintis politik dari Amerika mentakrifkan demokrasi terbahagi kepada 4 unsur, iaitu sistem politik untuk memilih dan menggantikan kerajaan melalui pilihan raya bebas dan adil, mendapat penyertaan aktif orang ramai sebagai warga negara, perlindungan hak asasi rakyat, dan satu kaedah undang-undang di mana prosedur digunakan sama rata terhadap semua rakyat. Demokrasi terbahagi kepada 2 jenis, iaitu berparlimen dan presiden. Demokrasi berparlimen ialah satu pentadbiran raja berperlembagaan, iaitu sebagai yang di-Pertuan Agong, sebagai ketua negara dan pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif atau pentadbiran. Antara negara yang mengamalkan sistem ini adalah negara Malaysia, manakala sistem presiden pula
menggabungkan dua sistem iaitu demokratik dan republik, di mana hanya seorang pemerintah atau ketua negara yang memimpin badan eksekutif yang berasingan dengan badan perundangan, yang menyebabkan tidak boleh membuat pembubaran atau pemecatan terhadap presiden atau ketua negara kecuali melalui pendakwaan. Sistem presiden membenarkan rakyat memilih secara langsung atau secara langsung ketua negara atau presiden tanpa halangan dengan memilih wakil rakyat, seterusnya ketua negara. Negara persekutuan pula merujuk kepada negara yang membahagikan kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri atau kerajaan tempatan, manakala negara kesatuan memberi kuasa yang luas kepada kerajaan dan kuasa yang terhad kepada kerajaan tempatan. Pola kepimpinan ini sesuai digunakan di negara yang tidak mempunyai kawasan geografi yang luas seperti Jepun, British dan Itali. Negara komunis pula merupakan sebuah negara dengan pemerintahan secara diktator atau berkekalan. Dalam golongan kerabat, pemerintahan dan rakyat tidak dibenarkan memilih atau bersuara dalam pentadbiran. Negara sosialis pula mengamalkan sistem sama rata iaitu pembahagian ekonomi dan sosial yang sama taraf. Negara sosialis sering dikaitkan dengan negara komunis kerana mempunyai pola pemikiran yang sejajar, iaitu pemerintahan negara bercorak tutup pintu, iaitu tidak berkongsikan hasil negara dengan negara lain. Proses pilihan raya. Pilihan raya umum atau dikenali sebagai PRU akan diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tempoh 5 tahun. Semasa proses pilihan raya, rakyat memainkan peranan penting dalam memilih pemimpin, seterusnya dalam pentadbiran sesebuah negara demokratik. Terdapat 6 proses atau peringkat dalam PRU iaitu pengeluaran writ, penamaan calon, kempen pilihan raya, pengundian, penjumlahan rasmi undi dan pengumuman keputusan pilihan raya. Untuk pengeluaran writ, jika terdapat atau berlaku pembubaran Parlimen atau Dewan Undangan Negeri atau terdapat kekosongan kerusi di luar jangkaan, Suruhan Pilihan Raya atau SPR akan mengeluarkan writ atau lebih dikenali sebagai surat kuasa untuk menjalankan pilihan raya, dan surat tersebut akan diserahkan kepada pegawai pengurus. Dalam masa yang sama, satu notis pilihan raya akan dikeluarkan dan ditampal di mana-mana tempat yang sesuai agar rakyat dapat mengetahui akan berita ini. Tetapi, sebagaimana yang kita tahu, pada era masa kini, sejajar dengan perkembangan teknologi, sebarang berita atau maklumat penting dapat disalurkan dengan mudah melalui platform internet, media sosial dan sebagainya. Notis tersebut mengandungi maklumat tarikh penamaan dan tarikh pengundian yang akan dijalankan. Seterusnya, penamaan calon. Pada hari penamaan calon yang telah ditetapkan sekitar atau antara jam 9 pagi hingga 10 pagi, pegawai pengurus akan menerima 3 salinan borang penamaan dari calon, pencadang atau penyokong. Selain itu, calon, pencadang atau penyokong perlu mengemukakan deposit pilihan raya dan borang akaun berkanun iaitu borang 5 untuk calon Parlimen, manakala borang 5A untuk calon Dewan Undangan Negeri. Borang tersebut perlu diserahkan dengan stem daripada pejabat duit stem. Akhir sekali, pegawai pengurus akan mengisytiharkan calon-calon yang layak bertanding, dan jika hanya mempunyai seorang calon yang layak, maka pegawai pengurus akan mengumumkan calon tersebut menang tanpa bertanding. Seterusnya, kempen pilihan raya. Setelah urusan penamaan calon selesai, setiap calon atau wakilnya akan menguruskan kempen yang terdiri daripada urusan pemasangan poster, bendera, risalah dan ceramah. Tempoh kempen diberikan sehingga jam 12.30 malam hari mengundi, dan segala aktiviti kempen perlu diberhentikan serta-merta dalam tempoh tersebut. Bagi tujuan berkempen, calon diperlukan membayar deposit untuk bahan kempen sebanyak RM5,000 bagi Parlimen, manakala RM3,000 bagi pilihan raya Dewan Undangan Negeri. Selain itu, calon juga perlu membayar deposit kepada pihak berkuasa tempatan
dan meminta kebenaran atau kelulusan dari pihak polis untuk mengadakan ceramah dan menampal poster. Seterusnya, pengundian. Pada hari mengundi yang telah ditetapkan, semua pemilih yang telah didaftarkan akan keluar mengundi di pusat atau cawangan mengundi yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, pihak SPR menetapkan waktu spesifik atau G2 di seluruh negeri semasa hari mengundi, tetapi terdapat juga kelonggaran diberikan kepada beberapa negeri dan pemilih, iaitu diberi kelonggaran dengan memilih lebih awal dari tarikh pengundian atas beberapa dasar seperti pemilih tidak mempunyai pengangkutan, tinggal berjauhan dengan tempat mengundi yang didaftarkan atas waktu kerja dan sebagainya. Terdapat juga negeri yang dilanjutkan atau dipercepatkan proses pengundian atas faktor keselamatan seperti negeri Sabah dan Sarawak yang majoriti kawasan pedalaman dan pinggir bandar yang jauh dengan pusat pentadbiran. Namun demikian, semua kertas undi yang telah ditanda perlu sampai di pejabat pegawai urusan pada jam 5 petang pada hari mengundi tersebut. Seterusnya, penjumlahan rasmi undi. Pada peringkat ini, ketua tempat mengundi akan membuat pengiraan kertas undi dan dimasukkan keputusannya ke dalam borang 14, iaitu penyata pengundian selepas pengiraan undi. Semua borang 14 akan dibawa kepada pegawai pengurus untuk dibuat penjumlahan rasmi undi. Setelah borang 14 disemak oleh pegawai pengurus dan didapati benar, beliau akan mengumumkan kepada rakyat secara teratur dan jika terdapat keraguan, borang 13 iaitu penyata kertas undi akan digunakan untuk menyemak semula dan apabila borang 14 dan 15 iaitu pengiraan kertas undi pos diterima dan diumumkan, pegawai pengurus akan menjumlahkan keseluruhan untuk menentukan pemenang pilihan raya. Yang terakhir iaitu pengumuman keputusan pilihan raya. Setelah selesai penjumlahan kedua-dua borang iaitu borang 14 dan 15, pegawai pengurus bagi sesuatu kategori pilihan raya akan mengisytiharkan calon yang mendapat undian majoriti atau tertinggi dan mengesahkan calon sebagai wakil yang terpilih untuk kategori pilihan raya yang berkenaan. Keputusan yang dikeluarkan oleh pegawai pengurus adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan. Tetapi jika terdapat pihak yang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya tersebut, pihak tersebut boleh mengemukakan di Mahkamah Pilihan Raya melalui petisyen pilihan raya di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang membolehkan pihak tersebut membuat rayuan atau bantahan sekiranya berlaku keraguan terhadap keputusan pilihan raya tersebut. Berdasarkan filem Daulat yang telah dipilih untuk tajuk Kertas Kerja, saya Muhammad Akib Iqbal bin Abdullah akan menerangkan tentang analisis filem terhadap etika berpolitik dalam pelbagai peradaban. Di sini, dapatlah disimpulkan bahawa manusia sanggup untuk melakukan apa sahaja tanpa mengira baik buruk sesuatu perkara demi untuk mendapat apa jua yang diinginkan seperti pangkat, jawatan dan sebagainya. Sebelum itu, mari kita memahami apa itu maksud pimpin. Kata pimpin mengandungi beberapa maksud. Antaranya ialah mengarah, mengatur, membimbing dan juga mempengaruhi atau menunjukkan. Pemimpin mempunyai tanggungjawab dari segi fizikal maupun spiritual terhadap keberhasilan aktiviti kerja dari yang dipimpin. Jawatan atau pangkat pula bermaksud kedudukan dalam sebuah pekerjaan yang menentukan tugas seseorang. Mari kita ambil contoh dari filem Daulat. Timbalan Presiden Munah iaitu Suri sanggup menimbulkan perpisahan antara Tun Malik dan Datuk Seri Ali timbalannya yang menginginkan jawatan Perdana Menteri dengan secepat yang mungkin. Hal ini telah mengakibatkan pertelingkahan antara mereka dan telah menjejaskan pucuk kepimpinan yang sedia ada. Selain itu, di dalam filem Daulat juga ada menunjukkan Presiden Parti Munah iaitu Hassan sedang di bawah pemerhatian pihak Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia kerana disaki melakukan kesalahan rasuah dan pecah amanah. Perkara ini akan memberi kesan dalam sejarah tamadun manusia bagi sesebuah negara bangsa yang sedang membangun. Jika berlaku sebarang masalah, mata dunia akan memandang negara tersebut. Ekonomi negara juga akan terkena tempias akibat dari kuasa pemimpin. Contohnya, dalam tamadun Mesir Purba, Fir'aun memerintah dan menjaga negara dengan baik sehingga mampu untuk dikenali oleh seluruh pelosok dunia. Oleh itu, jelaslah kepada kita bahawa amanah itu merupakan perkara yang besar untuk dipikul oleh seseorang. Hanya orang tertentu sahaja yang dapat menggalasnya dan melaksanakannya dengan jujur dan lancar, tanpa sebarang helah. Pemilihan pemimpin tidak boleh dibuat mengikut emosi semata-mata. Pemimpin itu sendiri perlulah juga bijaksana dalam menguruskan pelbagai kemahuan, tuntutan dan agama. Di samping itu, pemimpin juga haruslah mengutamakan kepentingan orang yang dipimpin dan orang ramai berbanding dengan kepentingan peribadi. Mengutamakan kepentingan negara berbanding parti, mengutamakan kepentingan agama berbanding sesebuah kumpulan. Hal ini dinyatakan demikian kerana seseorang pemimpin akan menentukan di mana terletaknya matlamat sesebuah negara tersebut. Segala keputusan kerajaan seseorang Perdana Menteri atau pemimpin tersebut memainkan peranan penting yang sangat besar. Jika tersilap dalam membuat keputusan, pasti akan memberikan kesan dan impak yang buruk dari pelbagai aspek kepada sesebuah negara yang dipimpin. Sekian, terima kasih. Saya Aiman Syahir bin Hassan akan menerangkan tentang peranan belia dalam politik. Belia dari segi definisi merujuk kepada masyarakat yang berumur dalam lingkungan 15 hingga 40 tahun yang mengambil kira di dalam lingkungan di Malaysia. Walau bagaimanapun, umur ini adalah berbeza di peringkat antarabangsa, iaitu menurut Takrifan Penubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, belia antara umur 15 hingga 24 tahun, manakala menurut Kesatuan Negara-Negara bekas jajahan British iaitu Commonwealth pula antara 16 hingga 24 tahun. Belia di negara kita merupakan jumlah yang hampir separuh daripada populasi pengundi yang berdaftar di Malaysia. Pada masa kini, kita dapat lihat dalam kalangan belia masih tidak tahu dan tidak sedar tentang kepentingan dalam politik. Mereka mengambil remeh dan mengendahkan tentang politik. Hal ini amat membimbangkan kerana belia merupakan penentu masa depan sesebuah negara. Belia perlu menitik berat tentang politik kerana politik adalah salah satu penggerak kepada kemajuan, kestabilan dan juga keamanan negara. Selain itu, dari segi pemikiran, golongan belia mempunyai perbezaan berbanding yang lebih berusia kerana lebih ramai golongan muda diperlukan dalam masa menegakkan pendirian atau memberi cadangan berkaitan isu politik negara. Manakala idea yang dibawa oleh golongan belia adalah salah satu idea yang baharu dan berbeza-beza. Dengan adanya golongan belia yang cerdik pandai, kita boleh melahirkan sebuah generasi kepimpinan yang berintegriti dan bertanggungjawab. Hal ini boleh menghindarkan daripada kemelut politik yang terlibat dengan rasuah, salah guna kuasa, tidak menjaga kebajikan rakyat dan sebagainya. Oleh itu, undian belia adalah terjamin sekiranya mereka percaya bahawa sesuatu parti politik tertentu mampu memenuhi harapan dan dapat menyediakan masa depan yang cerah untuk mereka. Dalam konteks Malaysia, golongan belia adalah penting kerana mereka menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Golongan belia perlu diberi kuasa sebagai agen perubahan yang aktif. Hal ini dapat dilakukan oleh kerajaan dan masyarakat dengan cara memperakui sumbangan-sumbangan belia terhadap negara. Akhir sekali, ingatlah pesan daripada Imam Ghazali. Jika kamu ingin mahu lihat masa depan sesebuah negara, lihatlah keadaan generasi anak mudanya yang ada sekarang.
Selain itu, generasi belia juga perlu mencontohi Sultan Muhammad Al-Fatih yang dapat menawan kota Konstantinopel pada usia yang muda disebabkan kepimpinan, tanggungjawab, kejujuran yang ada pada diri seorang pemuda yang bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Muhammad Ali Faisal bin Muhammad Sazali akan menerangkan sedikit sebanyak tentang cadangan dan kesimpulan. So dari segi cadangan kami dapati ada 3 jenis cadangan, iaitu individu, kerajaan dan universiti. So yang pertama, dari pihak individu. Setiap individu wajib menunaikan kewajipan untuk mengundi kerana statistik mengatakan hampir separuh daripada golongan belia tidak memberi kerjasama dalam pilihan raya dan boleh menyebabkan calon yang tidak bertanggungjawab menjadi pemimpin yang baru. Untuk yang kedua, ianya juga berkaitan dengan yang atas tadi, iaitu menunaikan kewajipan, iaitu melantik pemimpin yang berwibawa dan bertanggungjawab dalam memimpin kerajaan ataupun negara. So, sebagai seorang belia, kita perlulah memilih pemimpin yang boleh melakukan tugasnya dengan baik serta mengikut syariat Islam supaya negara dapat dipimpin dan dibimbing ke arah yang lebih baik dan yang lebih maju. Untuk bagi pihak kerajaan pula, kerajaan boleh memberikan kemudahan kepada belia yang berjauhan dengan tempat mengundi. Sebagai contoh, pelajar-pelajar universiti untuk pulang seperti memberikan pengangkutan ataupun cuti-cuti khas untuk pelajar. Hal ini kerana akan membuatkan para belia terasa tidak terbeban dalam kerana kos untuk pulang daripada tempat mereka belajar ke kampung halaman untuk mengundi. Jadi dengan pertolongan daripada kerajaan, belia akan turun mengundi dan akan berasa lebih mudah. Untuk yang kedua, iaitu membuat program-program untuk mendedahkan arena politik. So, untuk poin yang kedua ini, kebanyakan belia tidak mengetahui tentang proses ataupun undang-undang dalam arena politik. Jadi hal ini dengan membuatkan program-program seperti show, free talk tentang arena politik, kita dapat menarik minat para belia untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan semasa serta boleh menentukan masa hadapan dalam arena mengundi. Dan yang terakhir adalah dari cadangan dari universiti, dari pihak universiti, ialah menawarkan jurusan yang berkaitan dengan politik. Hal ini sebagai contoh, jurusan undang-undang dan sains politik boleh dijadikan satu subjek elektif kepada pelajar-pelajar, walaupun kos yang mereka ambil tiada kaitan dengan undang-undang ataupun politik. Dengan menyediakan subjek elektif seperti ini, ia akan membuka lebih banyak ruang kepada pelajar untuk mengetahui tentang arena politik serta undang-undang. Hal ini bukan saja dapat menambahkan ilmu mereka, malah boleh dijadikan salah satu kelebihan ketika mereka mencari kerja di masa hadapan. Okay. Seterusnya ialah kesimpulan untuk slide ini ialah yang pertama, kita perlu sentiasa mengikut setiap etika yang baik. Kita perlulah sentiasa mengikut contoh yang baik kerana supaya perbuatan kita menjadi salah satu contoh
yang baik kepada golongan-golongan baharu kerana setiap perbuatan kita akan sentiasa dilihat oleh orang lain. Dalam kajian ini juga terdapat banyak pengajaran yang terdapat kaitkan daripada filem Daulat seperti kemelutan antara parti politik yang sanggup membuat apa sahaja demi mendapatkan jawatan yang dipertandingkan. Hal ini menunjukkan bahawa mereka tidak menunjukkan sebarang etika politik yang baik dan boleh mencemarkan bukan sahaja nama mereka sendiri, malah nama negara juga akan tercemar. Jadi jika kita ingin memberikan nama baik kepada negara kita ataupun nama diri kita sendiri, kita perlulah sentiasa mengikut etika yang baik kerana setiap perbuatan kita sentiasa dilihat. Walaupun bukan orang, Allah tetap melihat perbuatan kita. Okay, untuk yang kedua, pilihan raya merupakan salah satu perkara yang amat penting untuk membina sesebuah negara yang demokrasi. Dengan adanya pilihan raya, rakyat ada mempunyai peluang untuk memilih sesiapa sahaja yang akan mengetuai sesebuah negara untuk menuju ke arah yang maju. Melalui pilihan raya jugalah kita dapat melihat kesungguhan pada calon yang akan bertanding mengeluarkan manifesto masing-masing, dan kita sebagai rakyat perlulah memilih dengan wajar supaya segala yang diberitahu oleh para calon-calon, segala manifesto yang dikeluarkan daripada mulut mereka bukanlah sekadar menanam tebu di tepi bibir. Sabda Rasulullah SAW pernah berkata, "Wahai Tuhanku, barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku ini, lalu dia menyusahkan urusan umatku, maka susahkanlah urusan mereka. Dan barang siapa yang dilantik menguruskan urusan umatku dan dia melakukannya dalam keadaan yang lembut dan baik, maka engkau berlaku lemah lembutlah terhadap mereka." Hadis riwayat Muslim. Jadi daripada hadis tersebut kita dapat kaitkan bahawasanya kalau orang yang kita pilih itu adalah orang yang baik, maka urusan beliau dalam mentadbir negara pun akan menjadi lebih baik. Jika dia berbuat sebaliknya, maka urusan beliau akan bertambah lebih buruk. Okey, itu itu saja daripada kumpulan kami. Sekian. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.